Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nabila binti Adnan, A175541 akan membentangkan projek akhir pengangkutan bandar. Berikut merupakan latar belakang tempat tinggal saya yang dikenali sebagai Ampang atau juga dikenali sebagai Ampang Jaya. Ampang Jaya merupakan sebuah bandar ataupun mukim kawasan pilihan raya Parlimen yang merangkumi daerah Hulu Langat dan daerah Gombak di timur Selangor, Malaysia. Ia terletak di luar sempadan timur wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan ia juga ditadbir oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) yang juga merupakan nama rasmi perbandaran itu. Kawasan Ampang Jaya meliputi kawasan seluas 143.5 hektar yang meliputi kawasan Parlimen Ampang, Pandan dan Gombak. Walaupun pengangkutan bandar membangun dengan besar di kawasan rumah saya, masih terdapat banyak masalah pengangkutan yang dihadapi. Antara masalah-masalah yang dihadapi ialah kemalangan, gangguan kerosakan dan masalah kesesakan lalu lintas. Berikutan masalah yang dihadapi, solusinya adalah dengan mewujudkan polisi pengangkutan. Antara polisi pengangkutan yang dicadangkan adalah menjadikan pengangkutan awam lebih menarik serta mampu oleh semua orang. Pengurusan lalu lintas yang memberi keutamaan kepada pengangkutan awam, berjalan kaki dan basikal serta subsidi kepada kenderaan yang mengurangkan pencemaran dan pengangkutan awam. Seterusnya ialah perancangan jangka pendek dalam masa 3 tahun yang boleh dijalankan. Perancangan jangka pendek dalam masa 3 tahun yang boleh dijalankan adalah penenangan lalu lintas. Ia perlu diberi perhatian kerana melibatkan nyawa orang ramai. Antara perkara yang kita boleh lakukan adalah dengan mewujudkan bonggol, persimpangan ternaik, pelancongan, pembesaran bendul, pulau lalu lintas, pelatan kecil, peluang perlindungan dan ilusi optikal. Ini merupakan antara perkara atau kaedah yang wujud untuk memaksimalkan keselamatan penduduk setempat. Akhir sekali adalah perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun. Perancangan jangka masa panjang dalam masa 30 tahun ini perlulah selari dengan proses urbanisasi yang berlaku di seluruh negara termasuk kawasan pedalaman. Ia perlu dititik beratkan kerana perkhidmatan pengangkutan awam di Kuala Lumpur masih mencatatkan jumlah penggunaan yang masih sedikit jika dibandingkan dengan bandar-bandar utama lain di dunia. Dari segi pengangkutan awam, kawasan perumahan ini perlulah membina lebih banyak stesen, mewujudkan lebih banyak pengangkutan awam di kawasan tumpuan serta menaik taraf laluan ke kawasan pedalaman. Kenaikan taraf kepada sistem pengangkutan pintar dapat membantu mengurangkan masalah seperti yang dibicarakan sebelum ini. Contohnya LRT yang dikendalikan secara automatik melalui sistem berkomputer. Dari segi jalan raya, pihak berkuasa boleh mewujudkan sistem pengangkutan pintar seperti GPS yang boleh mengakses jalan yang dituju dan boleh diakses daripada telefon pintar ataupun kenderaan, dan wujudkan sistem kawalan lalu lintas yang boleh memantau keadaan jalan sama ada berlaku kesesakan atau tidak yang dipasang di mana-mana jalan sebelum ini. Ia dapat memudahkan pengguna jalan raya dan mengelakkan sebarang permasalahan. Tidak lupa juga kepada kemudahan berjalan kaki serta basikal perlulah dinaik taraf dan diberi tumpuan kerana bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, ia juga dapat mengurangkan pencemaran. Aplikasi penggunaan atau sewaan basikal ini perlulah diperbanyakkan dan sistem yang canggih ini boleh mewujudkan satu akses yang lebih mudah dan lebih efisien serta menjadikan caj yang dikenakan ini lebih berpatutan bagi menggalakkan penggunaannya. Selain itu, negara ini perlulah menjadikan pengangkutan pintar di Korea sebagai satu contoh. Di Korea wujudnya satu sistem yang dipanggil ITS, iaitu Intelligent Transportation System.
yang dikenali sebagai satu sistem yang menghubungkan banyak sistem pengangkutan dan kemudahan trafik dengan teknologi yang tinggi dan maklumat untuk meningkatkan keberkesanan dan keselamatan jalan. Jadi alangkah baiknya sekiranya sistem ini juga diterapkan di negara ini bagi membantu purata kelajuan bertambah dan mengurangkan bahan api dan gas pelepasan. So, saya yakin sekiranya diterapkan di negara ini, ia dapat membantu sedikit sebanyak sistem pengangkutan di Malaysia. Okay, setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. I'm sorry girl, you just don't make me feel right.